Okey, pelajar. Suara saya boleh dengar tak, pelajar? Boleh. Boleh. Okey, bahan boleh nampak? Boleh. Okey, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pelajar-pelajar yang dirahmati oleh Allah SWT. Baik, hari ini kita akan sambung SP 6.2.3 iaitu SP terakhir di dalam tajuk nisbah dan graf fungsi trigonometri. Okey. Baik. Kita telah mempelajari tentang yang pertama sekali bulatan unit, kemudian diikuti dengan mencari sin cosine daripada bulatan unit. Okey. Kemudian kita telah mempelajari graf fungsi sinus, kosinus dan tangent. Okey. Bagi graf yang asas iaitu y sama dengan sin x, y sama dengan cos x, y sama dengan tangent x. Bermaksud di sini nilai A dan nilai B-nya satu. Okey. Dan tidak ada perganjakan graf. Kemudian kita telah belajar, kita terokai lagi. Okay, kita lanjutkan lagi dengan y sama dengan A sin bx tambah c. Maknanya di sini ada A, ada B, ada C. Okey. Begitu juga dengan cos, y sama dengan A cos bx tambah c dan y sama dengan A tangent bx tambah c. Di mana A ni adalah amplitude daripada garisan keseimbangan sehingga titik maksimum. Contoh katakan saya bina graf cos x. Okey. Jadi grafnya katakan seperti ini. Okey. Jadi sini ini adalah x adalah garisan keseimbangan. Okey. Dan sini adalah 1. Okey. Jadi kalau kita nak ukur A dia yang ini. Okey. Kemudian untuk B adalah melibatkan tempoh graf. Okey. Iaitu kalau tempoh sehinggalah 360. Okey. Bermakna tempoh ni adalah selang satu kitaran. Okey. Kalau graf 2 ni kita anggap dia sebagai 2 tempoh. Okey. Sebab ada 2 kitaran untuk cos. Okey. Jadi hari ni kita nak sambung untuk penyelesaian masalah yang melibatkan graf-graf tersebut. Okey. Okey. Cuba lihat latitude B. Graf menunjukkan satu kitaran pernafasan yang lengkap. Kitaran ini terdiri daripada proses menarik nafas dan menghembus nafas. Kitaran ini berlaku setiap 5 saat. Okey. Okey, 5 saat. Cuba kita lihat. Okey. Bermaksud di sini 5 saat. Sampai sini, ini dianggap sebagai satu kitaran. Okey, jadi tempohnya adalah 5. Okey, ini adalah tempoh. Okey. Okey. Kemudian, halaju aliran udara adalah positif apabila kita menarik nafas. Maksudnya ialah halajunya yang ini. Okey, halaju aliran udara ni pada paksi Y. Jadi kat sini dia cakap positif. Maknanya yang ini. Okey. Dan semasa kita memboskan nafas, aliran udaranya negatif di bahagian bawah ni. Jadi pelajar, kalau titik maksimum kita adalah di sini dan titik minimum kita adalah di sini. Okey. Baik. Halaju diukur dalam liter per saat. Okey, cuba kita lihat graf. Iaitu graf ini adalah graf halaju aliran udara dalam kitaran pernafasan normal. Okey, untuk Y adalah paksi halaju aliran udara liter per saat. Okey.
Kemudian untuk X adalah masa. Bermaksud di sini hembusan nafas dan juga menarik nafas ni dilakukan dalam tempoh 5 saat. Okey. Jadi tempoh untuk satu kitaran adalah 5 saat. Okey. Sekarang kita nak nyatakan satu fungsi dalam bentuk Y sama dengan A sin X tambah C. Yang ini. Maksudnya kita kena cari A, kita kena cari B, kita kena cari C. C ni adalah anjakan graf. Okey. Kalau katakan grafnya asalnya macam ni. Okey. Kemudian dia anjak kat 2 sini. Ini 1. Okey. Dia akan jadi seperti ini. Okey. Jadi C ni adalah daripada kosong ni sampai ke 2. Okey. Jadi C sama dengan 2. Anjakan graf. Kita boleh tengok anjakan graf tu. Ini adalah garisan keseimbangan yang asal. Dia pergi kepada 2 di sini. Okey. Jadi 2 tolak kosong. Yang inilah. Ini adalah C. Okey. Manakala yang ini ataupun yang ini adalah A. Okey. Yang ini adalah tempoh kita. Okey. Okey. Okay, jadi pelajar kita dikendaki mencari nilai A, nilai B dan nilai C. Okey, cuba kita lihat graf. Jadi nilai A kita adalah nilai amplitude, iaitu daripada garisan keseimbangan. Kita anggap X ini adalah garisan keseimbangan. Sebab kita mula daripada sini. Okay, sampai ke titik maksimum. Jadi amplitude-nya daripada sini sampai sini, iaitu 0.6. Jadi A kita 0.6. Okey, untuk B, okey, B melibatkan tempoh, iaitu pengiraan kita adalah, okey, kita ambil bermula dengan tempoh sama dengan 360 per B, okay, ataupun B sama dengan 360 per T, iaitu kita alihkan dia punya kedudukan dia lah, tempat dia ni. Okey, jadi B sama dengan 360 per T. Okey, sekarang kita ambil T. T adalah tempoh. Jadi tempoh dia adalah 5 saat. Jadi kita gantikan 360 per 5. Jadi kita dapat 72. Okey, jadi saya letakkan di sini B adalah 72. Okey, C kita tengok dia tidak ada perganjakan graf sebab dia mula daripada kosong. Okey. Jadi dia tidak ada perganjakan graf, maka C itu tiada. Okey. Jadi kat sini kita ganti saja, kita hanya ganti nilai A dan juga nilai B sebab yang ini tak ada. Okey. Jadi Y sama dengan 0.6 sin B kita adalah 72. X. Okey. Okey, belajar jelas tak yang ini? Respon. Plus. Boleh belajar? Boleh. Okey, saya pergi ke ni dia tak ada masa 7, dia ada masa sampai 5. Jadi oleh kerana masa 7, okey, masa ialah masa ini disukat oleh X. Okey, kalau kita pasti X ni ialah pasti masa kan. Jadi maksudnya adalah X sama dengan 5. X sama dengan 7. Jadi kita ambil balik persamaan kita tadi, Y sama dengan 0.6 sin 72 X dengan 7. Jadi Y sama dengan 0.6 sin 72 didarabkan dengan 7.
Okey, jadi cara kita nak guna mesin kira, okay, pelajar boleh tekan mesin kira kita, iaitu 0.6, okay, kita kira sama-sama. Kemudian kita tekan sin, dia ada sin kurungan kan. Okay, kita ambil 72, okay, darab 7, baru tutup kurungan. Jadi kita akan dapat itu berapa? 0.35 saat. Okey. Jadi hal laju aliran udara dalam liter per saat apabila masa 7 saat adalah, sorry, ni bukan saat sebab ini adalah Y kan. Okey. Adalah 0.35 liter per saat. Okey. Baik. Cuba lihat soalan 2. Graf menunjukkan kedalaman air yang direkodkan di suatu limbungan kapal. Okay, jika Y mewakili kedalaman air, okay, pasti Y kedalaman air, dalam kaki, X mewakili bilangan jam selepas tengah malam, maknanya selepas pukul 12. Okay, jadi kat sini dia tulis pukul 6, ini bilangan jam Jadi selepas pukul 12, jadi jam ke-6, ini bukan pukul 6, ini jam ke-6. Okay, yang ini jam ke-6, jam ke-12, jam ke-18, jam ke-24. Okay? Okay. Jika Y mewakili kedalaman air dalam kaki dan X mewakili bilangan jam selepas tengah malam, gunakan fungsi dalam bentuk Y sama dengan AX tambah C untuk memodelkan kedalaman air yang ditunjukkan seperti graf tersebut. Jadi pelajar, kita akan gunakan Y sama dengan A. Kena cari A. A adalah amplitude. Okay, cos T tambah C. Ini adalah anjakan graf. Okay. Okay, kita tengok A dulu. Okay. Kita lihat di sini, okay, kalau graf asal, okay, saya lukiskan graf asal dulu. Dia seperti ni. Okay. Jadi pelajar di sini kosong. Mana kalau paksinya kosong, okay, dia akan bergerak ke sini. 3 sampai kat sini. Okay. Maknanya yang ini kalau kita panjangkan, dia akan dapat 3. Okay. Okay. Sekarang pelajar, ini adalah garisan keseimbangan asal. Kalau garisan keseimbangan asal, titik mula-mula adalah 3. Tetapi pelajar, kita kena cari di mana titik keseimbangan dia. Okay. Kalau kita lihat di sini, yang ini 6. Yang ini 12. Jadi titik keseimbangannya jatuh pada 9. Okey. Jadi seolah-olah ini adalah macam pasi X dia. Pasi X dah naik kan. Daripada 0 dia naik sampai ke 9. Okey. Okey. Bermakna ini C dia. C 9. Okey. Okey. Maka amplitude dia yang ini. Okey, amplitude ni ada 2 kaedah cara nak kira. Yang pertama, kita kira daripada garisan keseimbangan, iaitu 12 A sama dengan 12 tolak 9. Kita akan dapat 3. Ataupun kita ambil titik maksimum, iaitu di sini 12 kan titik maksimum. 12 kita tolakkan dengan titik minimum. Di sini 6.
kita bagi 2. Pun kita dapat 3. Jadi ada 2 kaedah cara nak kira. Okey, kaedah yang kedua, okey, ambil notah ni belajar. Amplitude sama dengan titik maksimum. Titik maksimum yang ini, kes ini adalah 12. Ini titik maksimum. Kita tolakkan dengan titik minimum. Ini titik minimum. Okey. Jadi A sama dengan titik maksimum tolak titik minimum. Okey, kita bahagi 2. Perkan dengan 2. Okey. Bermaksud di sini kita ambil 12, kita tolakkan dengan 6, ni 6. Okey. Kemudian kita dapat 6 dan bagi 2 kita dapat 3. Dia masih sama. Okey. Okey lah. Jadi saya boleh katakan A, jadi Y sama dengan 3 cos. Okey, untuk B, okey, kita tahu bahawa tempoh adalah 360 per B ataupun B sama dengan 360 per tempoh macam tadilah. Jadi B adalah sama dengan 360. Kita perkan dengan tempoh. Tempoh ialah yang ini. Kita jangan ambil 24. Okey, sebab graf ini 2 kitaran. Tempoh untuk 1 kitaran, iaitu kita bagi 12. Okey, bukan bagi 24 . Jadi kita bagi 12. Jadi B kita adalah 360 bagi 12. Jadi kita dapat 30. Okey. Jadi di sini 3 cos 30 X tambah C tadi kita dah kira. Iaitu C tadi kita ambil, C adalah ganjakan graf. Okey. Titik asalnya adalah 3. Okey. Ini saya lukis untuk yang asal. Okey. Kemudian titik barunya 12. Jadi 12 tolak 3. Okey. Jadi 12 tolak 3 adalah 9. Jadi kita akan dapat fungsinya adalah Y sama dengan 3 cos 30X tambah 9. Okey, pada jam berapakah kedudukan air paling dalam? Jadi kita lihat pada graf. Okey. Okey, saya nak kira paling dalam. Iaitu kita lihat pada pasi Y. Okey. Pasi Y mengukur kedalaman air kan. Jadi paling dalam adalah 12 kaki. Jadi kita tengok pada 12 kaki ini, pada pukul berapa dia nak. Iaitu yang pertama, kosong, pada jam kosong. Yang kedua, pada jam 12. Yang ketiga, pada jam 24. Iaitu yang ini bermaksud kedudukan air paling dalam ni adalah titik maksimum. Okey. Jadi kedudukan air paling dalam adalah 12 kaki. Jadi pada jam ke berapa? Jadi jam kosong, jam yang ke-12 dan jam yang ke-24. Okey, belajar boleh faham tak contoh dia? Okey, respon belajar. Asbola boleh faham? Boleh. Okey, nanti yang ini saya minta anda cuba. Okey, soalan 4. Graf di bawah menggambarkan aras air yang direkod di sebuah pelabuhan. Diberi Y mewakili aras air dalam M. Ini aras air. Okey.
Dan X mewakili masa dalam jam. Ini masa dalam jam. Okey, nyatakan fungsi trigonometri bagi graf tersebut dalam bentuk Y sama dengan A sin BX tambah C. Okey pelajar, tengok grafnya. Okey, soalan yang kedua. Tak ada soalan kedua. Soalan pertama saja. Okey, saya nak anda cuba buat 3 minit daripada sekarang. Iaitu apa yang anda nak cari adalah nilai A. Okey, saya tandakan di sini. Perkara-perkara yang anda nak cari. Okey, nilai A. Nilai B. Nilai C. Kemudian baru bentukkan dia punya persamaan dia. Okey, boleh mula sekarang. Okey, pelajar yang dah dapat jawapan boleh hantarkan. Boleh hantar sekarang jawapannya. Okey, untuk PBD. Okey, sin yang asal adalah seperti ini. Okey, saya lukiskan sin yang asal. Okey, ni kena tahulah. Ini X, ini Y. Jadi maksudnya garisan keseimbangannya berada di sini. Okey. Okey. Jadi nak kira senang je bagi kita tambah
0 tambah 1.8 kita bagi 2 sebab jarak ni sama. Okey, jarak yang ini dengan jarak yang ini sama. Sebab dia garisan keseimbangan kan. Garisan yang berada di tengah-tengah di antara maksimum. Okey, saya tunjuk satu lagi. Ini adalah maksimum. Yang ini adalah minimum. Okey, amplitude dia daripada sini sampai ke sini. Ini A. Okey. C-nya adalah gerak ini terganjal kan. Pasi X, kemudian yang ini dia akan jadi pasi X-nya kat sini. Okey, jadi dia telah meningkat ke sini kan. Okey, jadi C-nya yang ini. Okey, kalau dia dapat kira yang ini, maknanya dapatlah C. Okey, B, kita ambil B sama dengan 360 per T. Jadi tempoh adalah sehingga di sinilah. 24. Okey, boleh kira sekarang. Okey, siapa dapat garisan biru ni? Garisan biru yang memintas pada pasi X yang selari meminta pada pasi Y yang selari dengan X ni. Ni Y sama dengan berapa, pelajar? Ada yang dah dapat? Syahidah dapat? Aidil berapa, Dil? Dia 1.1. Okey, cuba kita kira 1.1 kat bawah sini, Dil. Okey, yang garisan biru ni dulu kita cari. Iaitu garisan biru ni dia berada di tengah-tengah di antara 4.0 hingga 1.8. Bermaksud kita tambahkan 4 tambah 1.8. Kita dapat 5.8. Tetapi kita kena bagi 2 sebab jaraknya sama kan. Bagi 2. Jadi kita akan dapat Y sama dengan 2.9. Okey, jadi A-nya kita dah dapat kan. A-nya adalah 4.0 tolak 2.9. Okey. Jadi 4 tolak 2.9 kita dapat 1.1. Sebab A jaraknya daripada titik maksimum sampai garisan keseimbangan. Garisan keseimbangan kita tadi 2.9. Okey. Ataupun kita ambil titik maksimum 4.0. Okey. Kita tolakkan dengan titik minimum 1.8. Okey, 4 tolak 1.8. Okey. Kita bagi 2. Okey, kita akan dapat sama 1.1. Jadi A 1.1. Okey, B 360 bagi tempoh. Tempoh adalah sampai sini 24. Okey. Sebab tempoh adalah satu kitaran kan. Jadi graf ini menunjukkan satu kitaran saja. Iaitu T dia adalah 24. Okey. Jadi 360 kita bahagi 24. Kita dapat 15 untuk B. KC-nya adalah, ini garisan keseimbangan asal. Ini adalah garisan keseimbangan yang baru. Iaitu jarak C ni adalah 2.9 tolak 0. Jadi C sama dengan 2.9. Okey. Jadi Y sama dengan A 1.1 since B 15X ditambah C adalah 2.9. Okey.
Selesai. Okey. Saya tengok lagi graf. Okey, yang ini. Soalan 9. Okey, PBD TP5. Okey, pelajar boleh mula. Okey, kita lukis yang asal dulu untuk mengenal pasti dia mula daripada mana. Ini yang asal, dia mula daripada kosong. Okey. Jadi garisan keseimbangan yang ini. Tapi dia dah naik kat sini. Dia dah mula daripada 3 ni. Okey, siapa dapat A dia? Di A. Okey, C-nya dia nak A. Dia nak C. Tempohnya adalah 360. Jadi tempoh sampai ke sini. 360. Maknanya kalau nak cari B sama dengan 360 bagi tempoh. Jadi 360 per 360. Jadi dia sama dengan 1. Jadi sebab itu dia tulis Y sama dengan sin 1X tambah C. Okey. A sin 1X tambah C. Jadi B-nya 1. Sebab kat sini. Okey, berapa nilai A? Dua. Okey, A 2. C? 3. Okey, cuba kita tengok. A 5 tolak 3. Ataupun 5 tolak 1 bahagi 2. Okey? Dia sama. Ataupun 5 tolak 3 kalau kita gunakan garisan keseimbangan yang baru. Jadi A kita akan dapat 2. Okay, C kita adalah anjakan graf. Iaitu daripada daripada garisan keseimbangan kosong sampai ke 3. Jadi kat sini C kita. Graf itu berganjak ke atas sebanyak 3 unit. Jadi A2, C3. Selesai. Okey, soalan yang kedua. Nyatakan koordinat titik maksimum dan titik minimum. Okay, titik maksimum berada di sini. Siapa koordinat di sini? Okay, X-nya adalah 90. Y-nya adalah 5. Jadi koordinat dia 95. Okay, titik minimum.
Di sini titik minimum. Okey, koordinatnya apa? 271. 271. Selesai. Baik, garis lurus Y sama dengan 2 memotong graf Y sama dengan sin X tambah C pada titik P dan titik Q. Cari koordinat titik P dan juga titik Q. Okey, kita tengok garisan yang disebut. Garisan Y sama dengan 2 yang ini. Okey. Ni Y sama dengan 2. Okey. Jadi dia memotong pada paksi Y. Okey. Kemudian pada titik P dan juga titik Q. Di sini. Okey, sekarang kita nak cari koordinat titik P. Maknanya koordinat titik P adalah X. Ini X. Y-nya 20. Okey, titik Q. Ini juga X. Y-nya 2. Kita kena cari nilai X ni berapa. Okey. Okey, saya ulang belajar. Ini garisannya Y sama dengan 2. Okey. Koordinat X kita tahu iaitu koordinat Y kita tahu 2. Tetapi kita tak tahu koordinat untuk X. Okey. Jadi saya ambil persamaan yang asal yang kita dapat tadi. Dia bagi Y sama dengan A sin X tambah C. Yang kita dapat A dengan C kita dah tahu. Okey. Iaitu Y sama dengan 2 sin X tambah 3. Okey. Jadi nilai Y ni kita ganti dengan 2. Sebab kat sini Y dia sama dengan 2. Okey. Kita nak cari Y-nya 2 kat sini, Y-nya 2. Kita nak cari cuma nilai X saja. Okey, jadi kat sini 2 sama dengan 2 sin X tambah 3. Okey. Jadi pelajar, kita pindahkan 3 ke depan. Ataupun saya tulis mulalah senang. 2 sin X tambah 3 sama dengan 2. Ini sama dengan yang atas. Jadi 2 sin X sama dengan 2 tolak 3. Tambah 3 ni saya pindah ke belakang. Jadi tolak 3. Jadi 2 sin X sama dengan 2 tolak 3 negatif 1. Okey, 2 sin X bermaksud 2 darab sin X kan. Jadi sin X sama dengan negatif 1/2. Jadi saya boleh kira berapa nilai X. X sama dengan, okey, untuk nak cari nilai X, kita dah tahu sin X sama dengan negatif 1/2. Untuk nilai X, kita tekan shift. Sebab kita nak kira sudut tu. Sin 1/2. Negatif tu kita abaikan. Sebab negatif tu adalah kedudukan dalam sukuan. Kita dapat 30 darjah. Okey. Okey, kalau kita tengok sukuan, sini 0, 90, 180, 270, 360. Okey, ini A, S, T, K. Jadi kat sini sin negatif bermasuk dalam sukuan ketiga. Jadi sudut 30-nya yang ini. Dan sukuan keempat, sudut 30-nya yang ini. Okey. Di mana sudut 30 kita panggil sebagai sudut rujukan sepadan. Jadi kalau saya nak kira daripada kosong ni sampai ke sini, bermakna X yang pertama adalah 180, saya tolakkan dengan 30, saya dapat 50. 150. Bermakna ini adalah untuk nilai P. Okey. Di sini Jadi koordinat P kita adalah 150. X yang pertama. Okey, untuk X yang kedua, kita nak kira daripada mana ke mana.
Okey, daripada kosong sampai ke je jari bulatan unit. Daripada sini sampai sini. Yang ini 30. Jadi yang ini berapa ni? Jadi X yang kedua sama dengan 360, kita tolak 30. Kita dapat 330. Jadi yang ini 330. Untuk yang ni X yang ini. 330. Untuk yang X yang ini 150. Jadi koordinat untuk P, okay, kita tulis dalam koordinat, nilai X-nya kita dah dapat tadi 150, nilai Y-nya 2, 150 darjah. Okay, untuk Q, ialah 330 darjah, nilai Y-nya 2. Okey, pelajar. Baik, saya nak... Okey, anda salin soalan 11. Okey, yang dah print tu boleh guna teruslah soalan 11. Okey, salin soalan 11. Rajah di bawah menunjukkan graf Y sama dengan A cos X tambah C bagi kosong lebih kecil dan sama dengan X lebih kecil dan sama dengan 360. Okey. Okey, soalannya apa? Tentukan nilai A dan nilai C. Kemudian nyatakan koordinat bagi titik maksimum dan titik minimum. Garis lurus Y negatif 3 memotong graf Y sama dengan A cos X tambah C pada titik P dan Q. Cari koordinat titik P dan Q. Kemudian lukiskan semula graf Y sama dengan A cos X tambah C. A ni tadi kita gantilah apa nilai A yang kita dapat kat sini dengan nilai C yang kita dapat di sini. Okey. Dan di sini 2. Kita pakai 2X. Okey, kita lukiskan graf pada paksi yang sama ni. Okey, pelajar lukiskan grafnya. Lakarkan saja grafnya. Okey, kat sini saya buat satu lakaran untuk yang asal. Sini X, sini Y, sini 1, negatif 1. Okey, 90. Sini 180 dia. Sini 360. Okey, jadi grafnya adalah seperti inilah. Okey, ini graf yang asal Jadi pelajar kalau graf macam ni, yang pertama sekali kita cari garisan keseimbangan. Macam mana nak cari garisan keseimbangan? Kita ambil titik maksimum. Okey. Tolak dengan titik minimum. Kita bagi 2.
Okey. Soalannya anda salin yang ini dan boleh jawablah. Okey, dapat nilai A. Nilai A pelajar senang saja. Cari titik maksimum yang ini, kemudian titik minimum yang ini. Okey. Kita tolakkan bagi 2. Maka nilai A-nya
Okey, untuk dapatkan nilai A, titik maksimum 1, kita tolakkan dengan negatif 5, titik minimum, kemudian bagi 2. Okey, untuk nilai C, kita tengok garisan keseimbangan dia. Okey. Garisan keseimbangan dia tadi adalah 2 kan? Jadi 3. Jadi 3 bermaksud dia berada pada garisan yang ini. Y sama dengan negatif 2. Jadi pelajar, dia naik berapa unit ni? Daripada sini kosong sampai ke sini. Sorry, bukan daripada kosong, daripada 1 yang asal 1 kat sini. Dia turun ke titik sini. Kalau titik lah. Kalau keseimbangan dia yang asalnya yang ini. Okey. Jadi daripada sini sampai sini jaraknya. Okey, ada yang dapat? Okey, soalan kedua, titik maksimum, titik minimum. Okey, soalan ketiga, kita cari P dan juga Q. Soalan keempat, kita lukiskan grafnya. Okey. Baik, belajar. Yang itu adalah TP5. Okey, untuk tajuk hari ini. Okey, saya nak pergi kepada soalan 3. Okey. Rajah menunjukkan pandangan atas sebuah rumah api. Lampu isyarat rumah api menghantar sinar cahaya seperti rajah berikut. Baik, kita lihat pandangan daripada atas ni. Okey. Baik. Ini adalah lampu isyarat rumah api. Jadi dia menghantar sinar cahaya. Okey, daripada sini, titik yang ini sampai ke titik yang ini. Okey. Okey, jarak daripada titik sini sampai ke titik sini diberi S. Okey. Jadi pelajar, kita nak fungsi bagi jarak S. Okey. Jadi ini adalah sisi yang bertentangan dengan sudut. Ini adalah sisi bersebelahan dengan sudut. Jadi apa yang kita kena tahu adalah nisbah trigonometri. Saya tak suka kain busuk sebab tak tahan bau. Okey. Ini tentang dengan sending. Okey, yang kita nak tentang dengan sebelah. Okey, yang ini belah dengan sending. Yang ini kita tak nak, ini kita tak nak. Jadi kita nak tentang dengan belah. Jadi kita akan gunakan nisbah trigonometri. Okey, tangent sama dengan tentang per belah. Jadi kat sini saya tulis tangent sama dengan tentang
perbelah. Okey, jadi tangent adalah tangent X adalah sama dengan tentangnya adalah S, belahnya adalah 500. Okey, jadi saya nak tukarkan kepada dalam sebutan S. Okey. Jadi dalam sebutan S ni 500 kita darabkan dengan tangent X. Jadi 500 didarab tangent X sama dengan S ataupun S sama dengan 500 tangent X. Okey. Okey, soalan kedua, nyatakan amplitude bagi tempoh dan tempoh fungsi itu. Okey. Saya tulis S sama dengan 500 tangent 1x. Tangent X ni maksudnya 1x lah. Okey, amplitude bagi tangent tiada. Okey, dia tiada amplitude. Untuk tempoh bagi tangent sama dengan 180. Okey, per B. Okey, jadi tempohnya adalah okey, yang ini adalah 1 kan. Okey, B-nya 1. Jadi 180 per 1. Jadi 180. Jadi tempoh sama dengan 180 darjah. Okey. Pelajar boleh faham tak ni pelajar? Boleh. Syikin? Boleh. Okey. Jadi pelajar, soalan saya dah bincangkan soalan 1, 2, 3, 4. Okey. Anda buat adalah soalan 5. Okey. Soalan 6. Soalan 6 ni kita lukis graf Okey, soalan 7. Okey. Soalan 5 dulu. Kejadian air laut pasang dan surut di pinggir sebuah pantai diwakili oleh graf Y sama dengan 2 sin 30T. Okey, ataupun yang ini kita boleh tulis dalam bentuk Y sama dengan A sin B tambah X adalah seperti ini. Okey. Y sama dengan A sin BX tambah C. Jadi saya tulis mula sini. Y sama dengan A ni adalah yang ini 2. Okey. Sin B dia 30. T X ni dah jadi T tambah 6. Okey, kita akan gunakan yang ini. Okey, sekarang cari tempoh. Dia nak tempoh kan? Okey, anda dapat berikan jawapan. Okey, tempoh untuk sin 360 per B. Okey, kira berapa? Okey,
B, waktu apabila air laut pasang adalah tertinggi dan seterusnya kedalaman air laut pada ketika itu. Okey, persamaannya Y sama dengan 2 sin 30 T. Tambah 6. Okey, tertinggi ni maksudnya apa ni? Titik maksimum. Okey, macam mana kita nak ukur titik maksimum tu? Tapi dia nak waktu Okey, belajar tempoh dah tahu. 360 perkan dengan KB-nya adalah 30. Jadi sama dengan 12. Okey, jadi pelajar, untuk B ni kalau saya lukis graf untuk satu tempoh, okey, satu tempoh tu 12. Okey, bermaksud grafnya akan jadi macam ni. Okey, ini saya buat lakaran graf. Okey, ini satu tempoh 12. Kalau maknanya 12 ni tengah-tengahnya 6. 6. Bermakna di sini 3. Di sini akan jadi 9. Okey. Baik, kemudian kita tengok di sini 2 ni amplitude. Okey. Jadi kalau kita mula daripada kosong sini, okey. Jadi pelajar amplitude dia kat sini. Pada titik sini 2. Okey. Okey, jadi sini kosong. Okey, yang ini akan jadi negatif 2 lah. Okey. Kemudian di sini. Jadi saya akan buat seperti ini. Okey. Okey, dia sebut di situ waktu apabila air okey, tetapi di sini ada 6 kan? Okey, amplitude 2 6 bermaksud dia anjak 6 kali. Okey. Kalau anjak 6 kali bermakna kosong sini dia akan jadi sampai kat sini adalah 6. Okey. Jadi dia akan mula daripada 6. Jadi kalau sini 6, dia tak mula kosong Okey. Titik awal ni kosong, dia dah jadi 6. Okey, kalau 6, sini maknanya 8. Sebab nilai yang ini adalah 2. Okey. Jadi pelajar, yang ini pun akan jadi, okey, kalau dia mula daripada 6, okey, kosongnya tu kat bawah lah. Okey, yang ini dia bukan jadi kosong. Okey. Jadi kosongnya tu kat bawah sekali. Okey, sini mungkin kat sini yang kosongnya. Okey. Sebab sepatutnya grafnya seperti ini. Okey.
Jadi A-nya 2. Okey, jadi waktu apabila aras air laut pasang adalah tertinggi iaitu pada pukul 3 pagi. Yang ini. Okey. Dan seterusnya kedalaman air laut 2. Kedalaman air laut dia akan jadi 8. Sini kan, ini kedalaman air laut kita. Okay, amplitude ni 2. Tapi kedalaman air laut yang ini 8. Okay, jawapan untuk B, waktu 3 pagi, kedalaman air laut adalah 8 meter. Okay, yang anda nak cari ialah yang ini. Waktu apabila aras air laut surut. Okay. Jadi surut dia ke bawah kan. Iaitu pada pukul 9 pagi. Kemudian dia aras air itu surut. Jadi kat sini pelajar. Jarak kat sini adalah 2. Yang bawah ni mesti 2. Jadi kat sini 4. Jadi aras air surut adalah 4 meter. Okey. Pada pukul 9 pagi, titik minimum. Okey. Okey, pelajar. Baik, untuk soalan yang saya dah bincang, soalan 1, soalan 2, soalan 3 saya dah bincang, soalan 4, soalan 5 saya dah bincang. Okey, 5C saya dah bincang. Okey, yang anda buat ialah soalan 6. Okey, soalan 7. Jawapan saya dah bagi tu tapi saya nak jalan kerja dia. Okey, kemudian soalan 8. Okey, soalan 9 saya dah bincang. Soalan 10 anda buat. Okey, soalan 12. 13, 14, 15. Okey. Jadi yang anda buat hantar selewat-lewatnya pada pukul 12 malam ni. Okey, mana kalau tak hantar tu saya tak akan masukkan dalam PPD. Okey. Baik, anda selesaikan soalan 6. Okey. 7. Soalan 8. Soalan 10. Okey, 12. 12 tu nak buat apa Lukis kerap pada rajah. Okey. Soalan 13. Bentuknya tu saya dah bincang. 14 dan 15. Okey, tarikh pehantaran hari ni. Okey, tarikh masa akhir pehantaran ialah pukul 12. Okey, saya minta anda hantar, tuliskan nama pada kertas yang anda hantar tu. Okey, tuliskan nama, tarikh dan hari. Okey, kemudian hantar pada Telegram sahaja. Okey, yang hantar pada WhatsApp saya tak tengok. Okey, saya nak anda hantar pada Telegram saja. Okey. Pastikan nama ditulis, tarikh dan hari. Okey, pelajar, sekian saja untuk kita punya kelas yang terakhir pada hari ini. Okey. Hari ini kita ada lagi sekarang pada pukul 2:30 petang kelas YPJ. Okey. Saya akan mula. Okey. Tajuk sepatutnya operasi set.
Okey, tetapi saya nak anda 2.30 petang tu siapkan latihan yang saya dah berikan. Okey, jadi petang ni kita dah tak ada kelas. Okey, kelas kita akan bermula pada minggu depan selepas raya. Okey. Sebelum tu kita raya sampai 21, mana hari Khamis 22. Okey, hari Khamis 22 dan hari mula daripada 22 tu kita akan buat kelas tambahan kita sambung. Okey. Okey belajar, ini saja untuk pagi ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ego. Terima kasih, Ego. Terima kasih, Ego. Terima kasih, Ego.